الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu kita insya-Allah nyambung lagi pelajaran kita ria berkaitan dengan al-yamin ataupun sumpah. Apa kedudukan sumpah dalam Islam? Kita dah tahu tentang definisi al-aiman ataupun sumpah. Dalam bahasa Arabnya al-aiman. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang telah kita baca ria. Hari itu insya-Allah kita di muka surat 580 syarat-syarat sumpah. Ada syarat sumpahnya. Untuk memastikan sumpah itu diambil kira, artinya betul, ia perlu memenuhi syarat-syarat. Sebagaimana yang kita tahu, Islam itu adalah agama yang lengkap. Sampai benda kedatuk punnya nyebut. Ada hukumnya dalam Islam. Itulah yang menyebabkan Islam ini adalah agama yang lengkap, yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara syarat-syarat sumpah ialah satu, pelakunya hendaklah sudah akil baligh. Sudah mukallaf, sudah sampai umur, kata bahasa orang Sarawak nak. Dah sampai umur, orang lelaki sampai umurnya umur 15. Orang perempuan bilanya datang haid, makanya dikira sudah baligh. Bahasa Arabnya nyebut akil baligh ataupun mukallaf. Bukan muallaf, mukallaf. Mu'allaf membawa masuk Islam. Mukallaf orang yang akil balik. Itu syarat pertama. Pelakunya hendaklah sudah akil balik. Ini disebabkan kesalahan orang yang belum akil balik tidak diperkirakan. Kerana orang belum balik, semua perbuatannya sih dikira. Macam tak biar apa umur baru 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mohon nak budak lelaki. Apa di polahnya belum dikira dosa. Kenapa di polahnya menyisik sembahyang misalnya, menyisik berdosa. Tapi nya berlatih sembahyang. Umur 10 tahun, Islam nyuruh umur 10 tahun, nya disuruh salat berlatih. Tapi meninggal sik berdosa. Sik berdosa. Sebabnya belum akil balik. Yang mula dosa pun si dikira dosa. Yang minum arak katalah. Umur 13 minum arak. Makanya belum dikira dosa. Tapi kita mendidiknya lah bahawa benda yang haram. Supaya apabila dah baliknya tahu sempadan ni benda haram, ni benda si haram. Tapi nak kira dosanya belum dikira dosa. Supaya dalam bentuk madah tadi, ini disebabkan kesalahan orang yang belum akil balik tidak diperkirakan. Cik dikira. Bahasa Sarawak, cik dikira. Selanjutnya belum balik, cik dikira. Dalilnya adalah hadis yang diriwayat oleh Abu Daud. Hadis nombor 4403. Dan selainnya daripada Ali radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Rufi'al qalamu an salasatin, kata Nabi. Anin naimi hatta yastayqidh, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta ya'qil. Ya hadisnya. Diangkat pena,
Artinya tidak diperkirakan dosa daripada 3 jenis manusia. Satu, yang tidur sehinggalah dia bangun. Yang tidur sampai lepas waktu sembahyang, sip dosanya. Punya nak tidur lah. Extend tidur sih. Okay. Yang nak tidur nang sik sedar, mati-mati nang sik sedar. Orang bangun dengan jam ke 7, habis subuh. Ayahnya sik dikira berdosa, karenanya tidur. Okay, karenanya tidur. Ya kata Nabi, yang tidur sehinggalah dia bangun. Kedua, kanak-kanak sehinggalah dia balik. Bermimpi. Membiak laki sampainya bermimpi atau balik. Monok perempuan sampainya haid. Perempuan tu kadang-kadangnya awal haid. 9 tahunnya dah haid. Ada yang jenis kedaya. 9 tahun maka punya haid 9 tahun. Umurnya apakahnya dikira balik? Ya, yang sudah dikira balik. Umurnya 15, sik juga berhaid-haid. Yang sudah dikira balik juga. Apabila dah umur 15, walaupunnya sik haid. Ada kan jenis perempuan yang sik datang haid. Sampai tua sik datang haid. Apakahnya sik balik-balik? Balik udahnya umur 15 dah balik. Walaupunnya sik datang haid. Baik. Kemudian yang ketiga, dan orang gila. Orang gila nak berjalan tangga kita nak. Dia nak berjalan. Dia ada kerja lain. Berjalan je. Makin baju Tarzan je berjalan. Oi, kenapa kau sembahyang? Asyik perlu. Kita jadi gilanya orang yang sembahyang. Bukannya nyai gila, kita jadi gilanya. Ayahnya asyik dikira. Punya mati macam ni. Mati, insya-Allah syurga. Nangka upahnya bila start gila. Punya start gila sebelum dari kecil. Memang yang ada dosa lah. Sampainya mati. Tapi punya start gila setelahnya balik umur 30 dah barunya gila. Maka nak sebelumnya gila lu dikira. Okay? Nak sebelumnya gila dikira. Jadi orang gila sehinggalah dia sedar ataupun siuman. Tiba-tiba siuman. Makanya wajib. Okay? Wajib salat dan sebagainya. Nyabaid lah misalnya. Saya kira lah nyabaid ditolong oleh pil kah, ditolong oleh ubat. Tapi jadi normal fikirannya. Yang makan ubat normal fikirannya. Mesti makan ubat, berolah. Ketikanya normal kat makan ubat ya, makanya dikira kira balik. Dikira boleh. Hendaklah melakukan kewajipan-kewajipan agama. Baik, itulah syarat pertama. Apa tak? Syarat pertama, balik. Orang balik kata Nabi, orang yang dikira nak dipolahnya yang salah, ada 3. Saya ulang balik. Pertama, orang tidur sampainya bangun. Kedua, kita taubat cepat-cepat. Okey, sebelum datangnya kematian. Baik. Itu syarat pertama. Kedua, bukan sumpah yang sia-sia atau lara. Bahasa Arab menyebut lara. Jangan sumpah yang sia-sia. Macam nak diterang kita ria. Sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Ayat sumpah lara namanya. Sumpah yang sia-sia. Contohnya kata, ya benar demi Allah. Ini ada. Bahasa Melayu. Sikit-sikit demi Allah. Demi Allah. Padahal nak disumpahnya apa pula? Okay. Siapa ngambil tu tak? Saya kata. Walanya ngambil. Yang nak benar diri, nyesik ngambil. Nak napok, yang makin nama Allah. Demi Allah, saya dah pun ngambil. Padahalnya dah ngambil. Ya sumpah lara. Sumpah yang sia-sia. Dan berdosa.
Kena menjual nama Allah. Pakai mempertahankan diri. Melakukan dosa. Walau benar yang ambil. Ada CCTV nangganya ambil. Bila ditanya, Allah demi Allah saya ada pun ambil. Macam di mahkamah misalnya. Dia bersumpah. Untuk menegakkan benang basahnya. Maka itu adalah sumpah yang sia-sia. Tidak yang mana demi Allah. Atau ya benar demi Allah. Atau nyepu pula. Nyepu pula. Dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan manusia melafazkannya. Yang tidak disertai dengan niat sumpah. Ini telah menjadi kebiasaan dalam pertuturan. Ada juga jenis kedaya. Ini sikit-sikit Allah. Macam orang Arab kita nangka punya kelakar. Nyasi jauh daripada Allah. Orang Arab tu. Mungkin tahu Melayu Allah ya sumpah. Tapi bagi daknya Allah ya satu bunga kata aja. Sampai benda-benda ringan pun macam mana? Habib, kau dah minum kah? Nanya kita. Habib, enta syaribta wala lissa? Saya mada, wallah syaribtu. Demi Allah, aku dah minum. Sumpah ya namanya sumpah lara juga. Sumpah sia-sia. Karena sumpah ya adalah sumpah merupakan mainan kata-kata aja. Bukannya niat nak bersumpah. Tang sini kau tak? Wallah, ana min al-Madinah. Misalnya. Kau tang sini. Wallah, aku dari Madinah. Dia mesti ajak wallah ya. Ya style orang Arab kelakar. Apa khabar kau? Sihat? Kif halak? Wallah, ana alhamdulillah. Apa khabar kau? Wallah, aku sihat. Ya style orang Arab. Semua benda ringkahnya wallah. Dah perangai orang Arab cakap tak ya. Dang dah. Allah yang nak dia lepas dari mulutnya. Okey? Style orang Arab. Maka sumpah nak jenis kedaya dipanggil sumpah lara. Atau sumpah yang sia-sia yang ada dikira. Dikira. Sumpahnya dikira. Ya dikira sumpah. Yang merupakan bunga kata aja. Kata-kata untuk menyedapkan percakapan aja. Satu-satu bangsa. Kita dengar lagu orang Arab. Dia selalu nyebut Allah. Kadang-kadang nak penyanyi orang Kristian. Macam Fairuz. Fairuz ya Kristian sebenarnya. Sisternya. Di gereja. Kita dengar lagunya. Lagunya Allah. Lagu Allah. Sepanjang lagu yang semua ada nyebut nama Allah. Lagu Amru Diab misalnya. Walaupun itu dah masuk Islam. Amru Diab dulu Kristian juga. Kita dengar lagunya. Allah, Allah, Allah. Kita bikin nasyid. Kita bikin nasyid, dipasanglah di radio. sebelum bang maghrib pasangnya. Apa jangan ibu Allah tu? Bikinnya lagu nasyid. Bukan. Orang Arab nyebut Allah bukan karena lagu yang nasyid. Ia kebiasaannya macam ya. Sikit-sikit. Jangan orang kacak datang nak, orang pengantin keluar. Allah, Allah, Allah. Yang nyebut macam ya. Allah, Allah, Allah. Hilwa, hilwa, ya Allah, hilwa. Kacak, ya Rabbi, ya Allah, kacaknya. Ia ada stylenya kata ya. Okay? Bukan. Ada seorang hamba Allahnya kerja radio dulu. Ada sama masa pergi umrah. Dia nyuruh saya cari lagu pakai nyangkah dalam macam mana ada ceramah dapat jadi mukaddimah untuk ceramah ya, nyangkah muzik dulu. Atau lagu-lagu Arab. Kita mau lagu apa madanya? Kita cari Fairuz. Fairuz yang popular. Fairuz yang popular tahun 60-an, 70-an dulu. Kini tu masih hidupnya, tapi umurnya dah 90 lebih. Saya ada menyanyi lagi. Saya madah nyanyi. Fairuz ya, Kristian. Fairuz binti Haris nama.
Orang Lebanon. Harus mencari. Bukannya Kristian aja. Pederi impuannya, sisternya, dan di gereja. Okey? Nah. Kristian Orthodox. Mana? Ya kah? Mana? Oh, kami tahu. Oh, mananya? Saya ada jual Mekah tu. Ada jual mana ya? Di Mekah ada jual. Lagu-lagu cuma di kedai nak jauh-jauh daripada Masjidil Haram. Ada jual. Tapi saya nasihatkan mau nak beli nak nasyid lah madangnya. Apa yang nyebut Allah, Allah, Allah. Ya dah style orang. Nya Kristian ke saya, nya Buddha ke saya, nya sekda agama ke saya. Allah yang sentiasa di mulut setidaknya. Allah bukan maksudnya Allah nun. Allah yang maksudnya nya kagum dengan sesuatu. Nya akan keluar Allah, Allah. Wallah, wallah. Amalah Allah yang serantu-rantu. Jadi kita orang Melayu tu fikir nasyid tu tak. Pada bukan. Lagu cinta. Lagu cinta. Baik, jadi nyebut nama Allah macam ya adalah sumpah lara. Sumpah lara ini sumpah sia-sia. Sumpah yang diambil kira. Karena yang merupakan bunga kata bagi setengah masyarakat, khususnya masyarakat yang berbangsa Arab. Baik, kemudian kita lihat contohnya tadi udah, dalil daripada Al-Quran dan hadis bagi perkara ini telah disebutkan suatu pembahasan takrib yamin dari sudut istilah. Udah disebut kita nangga daripada awal kita nangga. Ada. Baik. Yang ketiga, sumpahnya disertakan dengan salah satu perkara berikut. Nah, syaratnya. Zat Allah Azza wa Jal. Kita sebut. Sumpah yang mesti menyebut tentang diri Allah. Allah nak sebenar nun. Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah Allah nak di mulut-mulutnya. Bukan. Nya kagum dengan benda pun sebutnya Allah. Nya terkejut pun Allah. Nya semua Allah. Nya malah maksiat pun Allah sebutnya. Macam apa? Nya style sebutan Allah ya bukan niatnya nyebut Allah nun. Tapi sumpah syaratnya mesti Allah maksudnya sia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sembah, kita sembahyang, penyembahnya dalam sembahyang. Ya Allah ya. Allah sebagai Tuhan kita yang Maha Esa, Maha Berkuasa. Ya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang. Allah ya. Warabnya nunggah kita, tak kau. Ya Allah. Ya maka Allah. Ya Allah. Ta'ala ya Allah. Man kita pergi. Ya Allah, neruh. Ya semua ya Allah. Bukan ya Allah, ya Allah. Bukan. Ini dah kebiasaan mulutnya. Tapi sumpahnya mesti nyebut zat Allah Ta'ala yang pun. Iaitu Allah yang kita sembah. Allah ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Atau Allah Azza wa Jalla. Seperti kata-kata aku bersumpah dengan zat Allah Ta'ala. Gimana? Aku bersumpah dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan diri. Zat tu diri ya. Dengan diri Allah Ta'ala. Atau aku bersumpah dengan Allah Ta'ala. Sebut perkataan Allah Ta'ala. Ayat bawa Allah nun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau Allah Ta'ala. Atau Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Azza. Ya, semua nama-nama Allah. Barunya dipakai. Okay, barunya dipakai. Supaya kita ni si keliru. Okay, si keliru. Orang si biasa dengan budaya Arabnya akan heran. Kenapa orang Arab tak bersumpah dia aja kerja. Okay. Sebenarnya ya, bukan sumpah. Baik, salah satu nama Allah Ta'ala yang khusus baginya. Kita guna. Seperti kata-kata aku bersumpah dengan Tuhan sekalian alam.
Aku bersumpah dengan Allah Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam, iaitu Allah Ta'ala. Aku bersumpah dengan Allah Rabbul Alamin. Menterjemah Melayunya, aku bersumpah dengan nama Allah Tuhan semesta alam. Bau ya dikira sumpah. Atau punya madah, ataupun Tuhan yang memiliki hari akhirat, itu sebut. Ataupun Tuhan yang maha pemurah. Aku bersumpah dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Misalnya. Aku bersumpah dengan Tuhan yang mempunyai Kaabah tu. Boleh? Kaabah tempat kita tawaf. Tuhan yang memiliki Kaabah. Boleh? Tapi kita bersumpah dengan nama Kaabah sih boleh. Aku bersumpah dengan nama Kaabah sih boleh. Aku bersumpah dengan Rasulullah sih boleh. Karena Kaabah dan Rasulullah bukan Tuhan. Kaabah ya adalah satu simbol aja. Ataupun direction untuk kita ngadap ketika kita salat aja. Rasulullah manusia. Boleh tak ada kita dengar kadang-kadang orang Melayu tu demi Allah, demi Rasulullah. Boleh. Demi Allah aja. Demi Rasulullah. Ayah dah jadi buah mulut masyarakat dengan kita kadang-kadang. Saya terkejut, ya Rasulullah. Kena sibuk ya Allah. Macam nak kontroversi gini tu dalam media massa. Seorang perempuan Malaysia, orang Semenanjung. Dia minta tolong dengan Rasulullah. Orang nanya kenapa sih minta tolong dengan Tuhan? Si layak kita minta tolong dengan Tuhan. Dia mesti melalui Rasulullah. Jawabnya. Enggak. Ia nyempun musibah akibatnya. Padahal Rasulullah adalah Nabi dan Rasul. Dia ada memiliki kuasa. Kecuali apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita memuliakan Nabi lebih daripada sepatutnya. Seolah macam Nabi ya Tuhan. Boleh. Nabi madah apa dalam hadisnya? Ya Nabi madah wala jangan kamu menghormati aku seperti mana orang-orang Kristian menghormati Yesus sampai diangkat jadi Tuhan. Untuk orang muji aku pun kata Nabi, pujilah aku dengan aku hambanya dan rasulnya. Itu saja. Allahumma salli ala Muhammad abdihi wa rasulih. Jangan melebihi seperti yang sepatutnya. Karenanya adalah manusia biasa. Baik. Ya, kita perlu tahu. Kena banyak kena itu dah pengaruh-pengaruh. Pengaruh daripada luar datang. Kita cinta dengan Rasulullah, ya bagus. Memang disuruh. Kita sayang, kita cinta, kita salawat dengan Nabi. Tapi jangan melampaui batas seolah-olahnya Tuhan. Boleh. Boleh. Nya bukan Tuhan. Kita dah melampau macamnya seolahnya Tuhan, kita dah jadi macam orang Kristian. Mempertuhankan Nabi Isa. Nabi Isa kan bukan Tuhan. Rasul. Tapi dia mempertuhankan. Mau kita perangai ke dia juga. Terlalu gila memuji sampai seolah-olah Muhammad adalah Tuhan. Kita dah sama macam orang Kristian jadi. Mempertuhankan manusia. Maka kita sayang, kita cinta, kita kasih dengan Nabi memang bagus. Selawat selalu dengannya bagus. Tapi jangan melampaui batas seolah-olahnya Tuhan. Boleh. Okey. Ayat nasihat lah. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Yang kedua, yang ketiga, salah satu daripada sifat Allah. Boleh juga kita bersumpah. Nyebut sifat Allah. Seperti katanya, aku bersumpah dengan kemuliaan Allah. Boleh. Atau dengan ilmunya. Ia kan sifat-sifat Allah. Al-ilmu, al-iradah, al-qudrah. Atau dengan kehendaknya. Al-iradah. Aku bersumpah dengan kehendak Allah. Boleh. Ya sifat. Kehendaknya dalam bahasa Arab menyebut iradah.
ataupun dengan kekuasaannya, kudrah. Kuasanya kudrah. Aku bersumpah dengan kudrah Allah Ta'ala. Ataupun aku bersumpah dengan kemahakuasanya Allah Ta'ala. Boleh sumpah kami. Menggunakan sifatnya. Guna namanya boleh, guna sifatnya boleh. Kita bersumpah. Okey? Dibenarkan. Dalil semua perkara ini terdapat dalam hadis sahih riwayat Bukhari hadis 1646 meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mendekati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma yang sedang berjalan di dalam satu rombongan sambil dia bersumpah dengan nama bapaknya. Sabda baginda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlib billah aw walyasmut," kata Nabi. Itu ada je orang Melayu perangai. Demi bapakku, demi makku, si boleh. Nyata hadisnya. Ingatlah kata Nabi, yang dengar Umar tu, saya kan Umar belum tahu hukum. Umar pun bersumpah. Apa kata Umar? Allah Azza wa Jalla melarang kamu daripada bersumpah dengan nama bapak-bapak dan nenek moyang kamu. Kata Nabi, barang siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Atau hendaklah diam, lebih bagus. Saya boleh. Demi bapakku. Ada kadang-kadang orang Melayunya bersumpah. Habis dah bapak dan nenek yang sebutnya. Demi nenek pun dah meninggal. Demi bapakku, demi makku. Demi masjid, saya boleh. Pasalah masjid kan pak semayang. Betul, masjid bukan Tuhan. Ini tempat orang semayang aja. Demi Quran, saya boleh. Demi Allah. Megang Quran ketika bersumpah, ya boleh. Tapi yang bukan demi Quran. Megangnya untuk sebagai membenarkan. Bukan nanti kita mbak Quran macam yang kita bersumpah. Bukan kita bersumpah dengan Quran. Mbak sebagai adat. Adat di Malaysia tu kedai ya. Apabila nak dilantik jadi sekian, mbak Quran, orang Islam, orang Kristian yang mbak Bible, apa semua. Ya budaya. Okay? Bukannya agama. Okay? Agama ialah perkataannya. Wallahi, wabillahi, watallahi. Ayat sumpah. Jadi Nabi mandah, ingatlah kata Nabi, wahai Umar, kata Nabi, kena Umar tak bersumpah nyebut nama bapaknya. Ingatlah katanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang kamu daripada bersumpah menyebut dengan nama bapa dan nenek moyang kamu. Dilarang. Barang siapa yang mahu bersumpah, kata Nabi, maka bersumpahlah dengan nama Allah ataupun hendaklah dia diam, lebih bagus daripada kamulah dosa. Bersumpah habis nenek datuk sebut, jangan. Karena nenek datuk kita bukan Tuhan. Nya manusia. Semua makhluk boleh pakai kita bersumpah. Saya boleh. Demi surah Baqarah, saya boleh. Demi hari Jumaat, saya boleh. Saya boleh. Nya cuma boleh demi Allah Ta'ala, demi Allah Azza wa Jalla. Demi Allah Rabbul Alamin. Demi Allah Tuhan yang Maha Kudrah. Macam ni boleh. Yang Maha Berkuasa. Yang memiliki alam semesta. Demi Allah yang mencipta alam semesta. Macam ni boleh. Macam ni boleh. Jadi hadis itu tadi hadis riwayat Muslim. Kemudian satu lagi hadis. Hadis Bukhari 6253. Meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pernah bersumpah dengan sabdanya yang tidak bermaksud, tidak demi Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Ya boleh. Ya muqallibal qulub. Demi Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Kan ada doa sebelum kita salam diajar Nabi, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam Islam, dalam agamamu. Macam ni boleh.
Telah sabit banyak hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari dan periwayat selainnya bahawa Baginda SAW bersabda dengan sumpahnya, demi Tuhan yang menguasai jiwaku. Ya boleh. Demi Tuhan yang megang nyawaku. Ya boleh. Demi Tuhan yang maha berkuasa mematikan aku. Boleh. Karena ya memang Allah. Yang menghidup dan mematikan kita kan Allah. Ya boleh kita guna untuk bersumpah. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya. Nabi selalu bersumpah macam ni. Demi Allah, Tuhan yang memegang jiwaku. Boleh. Riwayat Al-Bukhari. Kalaulah seorang itu bersumpah dengan perkara selain yang disebut di atas, maka sumpahnya diambil kira atas dua sebab. Punya bersumpah dengan selain daripada nama Allah. Okey. Pertama, kerana hadis Rasulullah sebelum ini, barang siapa yang mahu bersumpah, kata Nabi, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah ataupun hendaklah dia diam. Ya, peraturan yang Nabi ajar kepada kita. Mau bersumpah, pakai nama Allah. Atau diam, sibuk bersumpah. Lebih bagus. Daripada kau nyebut habis. Demi meja misalnya. Demi air mineral. Aku benar. Saya boleh. Apa air mineral bukan Tuhan? Okay. Demi kitab fiqh ini. Saya boleh. Saya boleh. Kadang kitab tu bukan Tuhan. Nya boleh. Orang Islam cuma boleh bersumpah nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sahaja. Lain daripada ya, si boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Kedua, tiada kesempurnaan keagungan pada perkara selain yang telah disebutkan. Seorang mukmin dilarang secara mutlak mengagungkan zat selain Allah. Si boleh. Demi Kaabah, si boleh. Si boleh demi Kaabah. Ya, orang Arab kafir dulu suka bersumpah demi Kaabah. Dulu kan Mekah yang dikuasai oleh orang Quraisy yang belum Islam. Ada tu selalu bersumpah nyebut Kaabah. Kerana adanya memuliakan Kaabah juga setidaknya. Demi Kaabah. Kita orang Islam sih boleh. Kita hanya boleh demi Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Kaabah sih boleh. Kena sih boleh. Kaabah kan mulia. Ya, Kaabah mulia. Tapinya bukan Tuhan. Ya aja alasan. Sumpah mesti mengguna nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang sebenar. Demi tepekong sih boleh. Lagi lah sih boleh. Jadi kufur. Demi Jesus sih boleh. Orang Islam. Orang kecil dan sekatinya lah. Ya agamanya. Kita tu orang Islam. Sumpah okay. Demi Buddha Gautama Buddha. Boleh. Sih boleh. Demi wali boleh? Boleh. Demi wali Songo, boleh. Boleh. Karena wali bukan Tuhan. Nabi sih boleh, dedek wali. Demi Nabi Muhammad sih boleh. Yang boleh nama Allah sahaja. Atau sifatnya, namanya, ya aja boleh. Selain daripada sih boleh. Ayat panduan kita cara bersumpah yang jelas diajar oleh kita berdasarkan mazhab Imam Syafi'i yang kita baca tu. Kitab fiqhnya aja tu. Okay? Fiqh mazhab Syafi'i. Kemudian seterusnya sumpah soreh atau sumpah jelas dan kinayah. Ada jenis lagi sumpah yang jelas. Ada sumpah yang kinayah. Apa kata kinayah? Sindiran. Sumpah terbagi kepada dua bahagian, iaitu secara jelas dan sindiran. Secara jelas macam ni. Atau bahasa Arab nyebut sumpah sarih. Sarih tu artinya jelas. Sumpah secara jelas ialah setiap sumpah yang menggunakan satu nama Allah Ta'ala
yang khusus baginya, seperti kata-kata aku bersumpah dengan nama Allah. Ya, sumpah jelas namanya. Ya, terbaik sumpah jemaah. Aku bersumpah dengan nama Allah Al-Karim misalnya. Al-Karim kan nama Allah. Aku bersumpah dengan Ar-Razzaq. Kan nama Allah ya, Asmaul Husna. Aku bersumpah dengan nama Al-Muhaimin. Kan nama Allah Al-Muhaimin ya. Al-Muta'al, nama Allah. Azza wa Jalla, nama Allah. As-Salam, nama Allah. Ada 99 nama Allah. Boleh bersumpah menggunakan nama-namanya. Tak ada perlu kita pakai orang manusia. Nama Allah ada 99. Sebutlah saya nama. Bersumpah atas nama Allah pun boleh. Dibolehkan. Itu dipanggil sumpah yang jelas. Aku bersumpah dengan nama Tuhan sekalian alam. Boleh. Aku bersumpah demi Allah Rabbul Alamin. Aku bersumpah dengan Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan memiliki sekalian alam. Boleh. Ia dipanggil sumpah yang jelas ataupun sarih yang dibolehkan. Ada satu lagi sumpah secara sindiran. Macam ni, sumpah secara sindiran ialah bersumpah dengan sesuatu yang hanya akan dirujukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika disebutkan secara mutlak. Seperti kata-kata, aku bersumpah dengan yang memberikan rezeki. Macam ya? Aku bersumpah dengan yang memberi rezeki. Siapa memberi rezeki? Allah. Aku bersumpah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa? Allah. Macam ya boleh. Aku bersumpah Tuhan yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Siapa? Allah Ta'ala. Macam ya boleh. Ya secara sindiran. Sebutnya nama Allah. Yang guna perbuatan Allah Ta'ala yang mencipta, memberi rezeki, dan sebagainya. Kemudian, seperti kata aku bersumpah dengan yang memberi rezeki, ataupun aku bersumpah dengan yang menciptakan, ataupun aku bersumpah dengan yang menjagaku. Allah Ta'ala. Maksudnya ialah Allah Ta'ala. Ia sumpah secara sindiran. Ataupun bersumpah dengan menggunakan perkataan yang kebiasaannya digunakan untuk menggambarkan zat Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama ia juga diguna untuk yang selain daripadanya, seperti kata aku bersumpah dengan yang wujud. Siapa yang wujud? Allah. Yang ada arti wujud. Ataupun aku bersumpah dengan yang maha mengetahui. Siapa? Allah. Ataupun aku bersumpah dengan yang maha hidup. Siapa? Yang maha hidup, siapa dia mati? Allah Ta'ala. Ya maksud. Boleh bersumpah secara sindiran kedai. Si nyebut nama Allah, tapi nyebut perbuatan Allah Ta'ala. Yang menghidup, yang memati, yang memberi rezeki, yang mentadbir alam semesta. Aku bersumpah dengan pentadbir alam semesta. Siapa? Allah. Boleh. Ataupun dia bersumpah dengan salah satu sifat Allah Azza wa Jal, seperti dengan kekuasaan Allah Ta'ala, ataupun dengan ilmunya, ataupun dengan kalamnya, kata-katanya. Ia semua dipanggil sumpah kinayah ataupun sindiran. Boleh juga digunakan sumpah cara macam ya. Tanpa menyebut nama Allah. Kita nyebut perbuatan Allah Ta'ala yang sahaja. Yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, yang melindungi aku dari mara bahaya. Ya maksudnya semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Habislah kita berkaitan dengan syarat-syarat sumpah tadi. Ada 4 apa PG semua? 3. Ada 3 semua tadi. Kemudian seterusnya hukum kedua-dua jenis sumpah ini. 2 jenis sumpah tadi, iaitu sumpah jelas dan sumpah sindiran. Apa hukumnya? Hukum sumpah secara jelas. Sumpah secara jelas akan diambil kira secara otomatik apabila ia dilafazkan dan tidak diterima kata-kata dalih pelakunya. Diterima 100%.
Saya tidak bermaksud untuk bersumpah kerana lafaz-lafaz ini tidak digunakan kecuali hanya untuk sumpah sahaja. Kalau dia menyatakan saya bermaksud lafaz Allah di sini ialah bukannya zat Allah Ta'ala, dalih ini tidak boleh diterima kerana kehendak supaya sumpah tersebut diambil kira pasti wujud. Kalau lafaz ini terlepas daripada lidahnya tanpa berniat untuk bersumpah, maka dia anggaplah rahsia-sia, iaitu tidak diperkirakan sebagaimana telah dijelaskan sebelum tadi. Dah dijelas kita tadi. Yang kedua, hukum sumpah secara sindiran. Apakah diguna atau nisi? Hukum sumpah secara sindiran pula tidak diambil kira, melainkan kiranya wujud niat. Yang mesti niat. Apa maksud kau? Demi yang menciptakan alam semesta, apa maksud kau? Maksud aku Allah. Bawa dikira. Takutnya terlintah dalam pikirannya terpekong yang mula alam semesta. Akan si jadi. Kan si boleh bersumpah dengan berhala-berhala macam ni. Makanya kita perlu jelas. Kau bersumpah nyebut Tuhan yang memegangnya, demi yang memegang nyawaku. Siapa? Siapa maksud kau? Allah bah. Bawa pakai. Yang atas saya daripada Allah, pakai. Ya, sumpah secara sindiran. Perlu diperjelaskan. Apa maksudnya bersumpah kedaya? Siapa dimaksudnya? Pakai modalnya bersumpah ya. Allah kah ataupun orang lain? Oleh itu diterima dakwaan orang yang mengucapkannya, saya tidak bermaksud untuk bersumpah. Kalau kita berkata, aku bersumpah dengan nama yang mencipta, ataupun yang memberi rezeki, ataupun yang menjaga, maka dia ambil kira sumpahnya, kecuali jika dia bermaksud dengan lafaz-lafaz ini zat yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kita takut. Demi yang menghidupkan manusia. Siapa? Kita orang Islam yang menghidupkan manusia, Allah. Kau bersumpah tak sebenarnya niat kau siapa? Kita nanya. Oh, niat aku terpekong. Punya niat terpekong. Sisah sumpahnya. Kena ya orang Islam ni dia nyembah terpekong. Si boleh kita bersumpah dengan nama selain daripada Allah Ta'ala. Menyebabkan maksud aku adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru sumpahnya dipakai. Dan kata-katanya waktu itu tidak dianggap sebagai sumpah karena kadang-kadang kata-kata sebegini digunakan untuk yang selain daripada Allah secara muqayyad. Firman Allah Ta'ala, وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا, dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Surah Al-Ankabut. Ya, kita takut. Maka waspadalah. Orang bersumpah ya. Punya bersumpah jenis sindiran macam tu, perlu ditanya. Demi yang memberi rezeki. Siapa? Mau kita orang Islam memberi rezeki Allah. Kau maksud apa? Oh, maksud aku bapak aku beri duit dengan aku. Asyik boleh lah. Bapak aku beri aku makanan tadi. Demi yang memberi rezeki, maksud aku bapak aku. Asyik boleh kan bersumpah macam ni? Dengan nyebut nama bapak kita ataupun sifat bapak kita, asyik boleh. Dia mesti menggunakan nama Allah. Maka perlu diperjelaskan apa maksud kau ya. Yang kata Tuhan maksud aku, bau sumpahnya dikira. Maunya nyebut selain daripada Allah, maka sumpahnya sama adanya berdosa. Bersumpah dia menggunakan nama Allah sembarangan. Kepada benda-benda yang betul. Ataupun sumpah yang merupakan sebutan mulutnya sahaja, maka dianggap sumpah tadi sia-sia dan lara. Baik. Maksud mereka berdusta dan menciptakan patung-patung itu dengan tangan mereka, lalu mereka menamakan ia sebagai Tuhan. Farzuquhum min, maka berilah kepada mereka sedikit daripadanya. Arji' ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu. Ada yang macamnya, mencipta sidak terpekong dengan tangannya. Kayak bersumpah guna nama terpekongnya. Misalnya orang Quraisy dulu ada 6 nama berhala yang paling besar. Yang paling besar nama Lata. Demi Lata, boleh. Demi Lata. Orang Quraisy dulu punya sumpah pula yang makin nama terpekong. Dia tahu terpekong, saya tahu. Terpekong dia tahu bapa. Ada Abu Lahab dulu punya nak pula ngelintung orang. Dia sumpah makin nama terpekong. Demi Lata wal Uzza.
Uzza tu nama berhala. Lata pun. Tapi munnya nak bersumpah serius, orang Arab nak bukan Islam, baunya benar-benar betul, baunya bu Allah. Wallahi ya semia. Okey, semia. Okeylah, setakat dia aja dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله